Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalallahu basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita telah baca beberapa hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang salah satu daripada tanda-tanda kiamat adalah manusia akan berada dalam keadaan jahil. Ya, ini ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama hadis yang kita baca, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut bahawa Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu dengan biqabdil ulama', dengan dimatikan para ulama'. Kemudian akan menyebabkan manusia berada dalam keadaan terus kejahilan demi kejahilan, kerana ilmu ini bila matinya para ulama' akan pergi bersama dengan ulama' ni sebahagian daripada ilmu. Kita kata bukan sekadar yang disebut dalam hadis ni adalah ilmu agama lah terutamanya, tetapi kalau kita tengok zaman kita hari ni, bukan sekadar ilmu agama, ilmu-ilmu yang orang-orang lama dulu ada, ilmu-ilmu tradisional orang-orang lama dulu ada, kemahiran-kemahiran. Contoh kita kata kemahiran buat kuih-kuih tradisional yang lama-lama. Orang lama pergi, kalau tak diwariskan ilmu tersebut, habis, tak ada orang pandai buat. Contoh kemahiran-kemahiran buat senjata-senjata lama, buat keris ke apa ke kan, dengan seni dia, dengan ukiran dia. Kalau tidak diwariskan, tidak ada orang yang berminat menyambung, maka ilmu tu akan pergi. Apatah lagi ilmu agama yang luas, yang tersimpan di dalam dada-dada para ulama'. Jika sepanjang ulama' ada, kita tidak mengambil kesempatan untuk mengambil ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan hilang. Biqabdil ulama', inna Allah la yaqudul ilma intiza'an minal ibad walakin yaqudul ilma biqabdil ulama'. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat begitu saja ilmu daripada hamba dia, tapi diangkat ilmu ni daripada muka bumi ni dengan dimatikan para ulama'. Itu satu. Tetapi nanti dia ada satu peristiwa lain yang mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat mushaf daripada Quran ni. Tulisan-tulisan daripada Quran ni hilang, menyebabkan manusia tidak ada ilmu lagi pada ketika itu, kerana sumber ilmu agama pada kita tu utamanya dua ni lah, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Daripada dua ni lah, maka ulama' hasilkan rumusan, jadilah ilmu yang kita jadikan ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu syariat, ilmu akhlak dan sebagainya berdasarkan dua ilmu. Jika dua ni hilang, maka hilanglah ilmu agama daripada para manusia. Baik, kita sambung pembacaan. Ini semua menunjukkan, kata Imam Ibn Katsir, bahawa satu ketika nanti ilmu akan hilang dari umat manusia di akhir zaman, sehingga Al-Quran pun akan hilang dari mushaf-mushaf dan dari dalam dada manusia. Dia kalau tidak ada mushaf pun akan ada orang yang memelihara Al-Quran dengan menghafaz. Quran adalah dipelihara dengan janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, Quran, dan kamilah yang akan memelihara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Quran, adanya usaha-usaha daripada orientalis barat, musuh-musuh Islam untuk seleweng Quran, buat keliruan dengan macam-macam, letak nama surah nampak macam betul, surah Al-Muslimun. Kita mana ada surah Al-Muslimun, surah Al-Mu'minun ada, surah Al-Muslimun tak ada. Dia ubah suai. Tetapi orang dapat kesan, walaupun ditukarkan perkataan, walaupun ditukar huruf, akan ada orang dapat kesan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala simpan Quran ni bukan pada tulisan saja,
ada pada dada-dada manusia. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, tidak seperti kitab Taurat, tidak seperti kitab Injil yang boleh diselewengkan oleh pembesar-pembesar agama mereka yang dahulu, yang mana Allah Ta'ala sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka, celakalah tangan mereka yang tulis kitab-kitab ni dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia kata hadza min indillah, ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tu ada tulisan mereka. Quran tidak boleh, Allah Ta'ala akan pelihara. Tetapi nanti akhir zaman, bila orang yang baik ni Allah Ta'ala akan matikan. Kan kita telah baca satu peristiwa dalam hadis yang Nabi sebut, nanti akhir zaman dekat-dekat dengan kiamat, orang yang beriman walaupun sebesar zarah akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lepas daripada itu akan jadilah sejahat-jahat manusia yang tak erti kena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak erti kena agama. Kalau orang yang ada iman sebesar zarah pun dimatikan oleh Allah, betul lagi hafal Quran. Yang hafal Quran pastilah dimatikan. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkat Quran ini daripada mushaf, maka pada waktu tersebut manusia ni tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya kata Imam Ibn Katsir, manusia tidak memiliki ilmu, yang ada hanyalah datuk-datuk dan nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan mengatakan bahawa hanya boleh mengucapkan la ilaha illallah. Ujung-ujung akhir zaman nanti manusia ni dia jahil, makin lama makin jahil. Dia tak tahu apa-apa berkenaan agama, cuma dia tahu la ilaha illallah. Tuan-tuan, benda ni dia jadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat negara-negara, saya jumpa ada kawan-kawan saya yang selalu pergi dekat kawasan-kawasan yang buat kerja-kerja dakwah. Mereka pergi dekat kawasan Brazil, itu ada kawasan Islam kat Brazil, tapi orang dekat situ, terutama orang yang datang daripada luar ni, imigran ni, dia orang Islam, asalnya orang Islam daripada Mongolia, orang Islam daripada tempat-tempat lain. Di Ukraine pun ada juga kawasan-kawasan Islam dekat sana. Saya jumpa dengan Haji Zul Muslim Camp Ukraine, dia ada Muslim Center dekat Ukraine. Dia kata tujuan dia buat Muslim Center dekat Ukraine tu, tujuan dia bukan dekat Ukraine, dekat Poland. Mereka buat Muslim Center dekat Poland. Tujuan dia adalah untuk supaya ada pusat orang-orang Islam dekat sana untuk adakan aktiviti-aktiviti pengajian agama dan aktiviti-aktiviti untuk pengimarahan agama Islam ni. Sebab kat sana ramai orang Islam tapi tinggal nama saja, mereka tak tahu apa-apa. Ni dia dah jadi macam Nabi nak sebut ni lah. Orang tu Islam, tanya Islam, tapi sekadar mengucap la ilaha illallah. Dari sendiri, saya mungkin pernah cerita kat saya sendiri pernah jumpa. Saya pergi dekat UK, turun dekat Heathrow Airport London. Turun Heathrow Airport, jadi kita ambil waktu tu dekat UK pakai Uber. Dia tak pakai Grab kat kita, Uber. Dulu kita pun ada Uber kejap kan, Uber ambil, tengok nama driver tu bukan Islam, dia pun datang ambil apa semua. Dia pun tanya saya datang sini buat apa. Saya cakap lah saya ada urusan kerja sikit. Masa tu kerja dengan Islamic Relief kerja. Kemudian dia kata dia kata kau buat kerja-kerja Islam apa semua ni. Dia kata aku pun Islam juga. Dia kata dia Islam. Islam. Terus saya cerita dah sikit dia kata kau kalau cerita Islam dekat aku tak tahu sangat, tapi aku Islam. Tapi kalau kau cerita kat aku tak tahu. Tapi atuk aku dulu dia imam, kalau kau cerita kat dia pun faham. Betul. Dia ada orang yang macam ni, dia Islam tapi dia tak tahu apa-apa. Dia kata kalau kau tanya aku tak tahu apa-apa, tapi kalau kau cerita yang kau cerita ni dekat atuk aku, dia tahu. Dia ni imam, dia kata dia tahu sikit pasal Islam. Dia ni rupanya orang Albania yang lahir ketika zaman komunis. Kan dulu Albania pernah jadi zaman komunis. Jadinya dia larikan diri ke UK. Dan kalau tengok nama dia bukan nama Islam, dia pakai nama pelik lah, bukan nama Islam. Dia kata tak boleh pakai nama Islam zaman komunis memerintah Albania. Jadi kesannya jadi ada orang-orang yang macam ni, dia Islam tapi tinggal nama dia tak tahu apa-apa. Ni banyak tuan-tuan. Dia tak berlaku kat kawasan kita ni, dia tak berapa berlaku, tapi dia berlaku dekat kawasan-kawasan tempat-tempat lain tuan. Jadinya Nabi SAW sebut nanti akhir zaman nanti manusia berada dalam keadaan jahil. Tinggal apa? Tinggal tok-tok dia. Cucu-cucu makin lama makin jahil. Kita kalau tak mainkan peranan, tak didik anak dengan cucu kita beragama, anak kita, cucu kita jahil lah. Kita jaga diri kita tak didik anak kita dengan agama, anak kita jahil. Tuan-tuan ingat, anak jahil tiba-tiba cucu jadi warak dia tiba-tiba. Boleh jadilah kalau Allah Ta'ala tentukan, tapi dia punya kelaziman dia, kalau mak ayah ni tak jaga agama, tak tunjuk depan anak-anak tingkah laku yang baik, bagaimana agama ni dilaksanakan rumah, nampak gaya, anak ni lagi tak laksanakan agama. Dan inilah yang kita sedang lihat dalam masyarakat kita hari ni. Dia ada dua pecahan. Yang betul-betul jaga agama, kita tengok alhamdulillah lahirkan anak-anak hafiz Quran hebat. Kita kata saya baru balik daripada Thailand.
hari Rabu, Khamis, Jumaat, baru Jumaat boleh sampai sini. Sepupu saya kahwin dengan cucu Baba Haji Abdul Rahman Golok. Siapa kenal Baba Haji Abdul Rahman Golok ni, dia ketua jemaah tabligh Thailand, seluruh Thailand tu, dia ketua dia Baba. Sepupu saya kahwin dengan cucu dia. Baba Haji Abdul Rahman ni anak 25, cucu 65, cicit 25. 25, 65, 25. Bini isteri 4 lah. 25, 65, 25. Semua hafiz Quran. Anak, cucu, cicit semua hafiz Quran. Ini pun ada orang macam ni juga. Kat tempat-tempat kita ni pun ada. Anak 10 orang semua hafiz Quran. Hebat. Tapi ada satu geng lain ni, dia melingkup, tuan-tuan. Mak ayah tak salat, tak tahu agama, anak lagi melingkup, cucu cicit lagi melingkup. Ni kita nampak kedua-dua ni. Sekarang ni alhamdulillah, kita tak tahu satu masa nanti kita risau kalau kita tidak ada pelapis untuk generasi agama ni, takut nanti jadi rosak, tuan-tuan. Takut jadi rosak. Tapi kita nak kata apa? Ini yang kita duk baca hadis Nabi SAW sebut ni, dia macam storyboard. Nabi sebut tu dia akan berlaku satu masa nanti. Dia akan berlaku. Cuma tujuan kita, tugas kita yang dah tahu ni, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita yang dah tahu, kita kena jagalah ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita, supaya selamat dari api neraka dengan memberi mereka agama, kefahaman agama. InsyaAllah kita selamat. Orang lain kita tak mampu nak buat apa-apa lah. Kita bolehlah dakwah, kita boleh buat program, kita bolehlah macam-macam yang kita usaha, tapi benda ni di atas orang tu sendiri, kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sesungguhnya Allah Taala tak ubah nasib satu kaum seorang tu melainkan dia sendiri nak ubah. Kalau turun yang mengajar kuliah ni datang daripada langit, bukan datang naik kereta, datang daripada langit, datang masuk surau mengajar, kalau dia tak nak pun dia tak jadi juga lah, tuan-tuan, kan? Datang ketuk rumah ni bukan jemaah tabligh, malaikat tu ketuk rumah, mai datang pergi masjid. Kalau tak datang dia tak nak jugalah, tuan-tuan. Dia tak boleh nak buat apa. Kenapa? Kerana yang penting sekali ilmu ni, penting sekali. Mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia menyebabkan orang tu dia akan jadi gelap dan dia tak nampak jalan untuk mana tempat yang dia nak tuju. Padahal mereka yang hanya pada nenek mereka ketika ucap la ilaha illallah, padahal mereka ucapkan hanya sekadar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun demikian ucapan itu berguna bagi mereka sekalipun mereka tidak pernah melakukan amal soleh dan tidak memiliki ilmu yang mafaz, dan ucapan itu sahaja. Yang nenek-nenek ni pun tak tahu ilmu agama ketika ucap la ilaha illallah. Saya ingat dulu Tok Guru saya pernah sebut, dia kata, saya tak ingat negeri mana, dia cerita ada kawasan-kawasan yang orang dia ada pernah kawasan sebut kawasan Islam, kemudian berubah kawasan sebut jadi kawasan tidak Islam. Ini banyak berlaku dalam sejarah, tuan-tuan. Di kawasan Nusantara kita pun begitu, jadi begitu. Kita ni alhamdulillah di kawasan Tanah Melayu ni, sultan-sultan kita, tok-tok nenek kita ketika diserang oleh penjajah Portugis ke apa, kita mengekalkan agama. Filipina bertukar daripada wilayah Islam fi amanillah jadi Manila, daripada Islam jadi Kristian. Cuba tuan-tuan tengok, kalau pelakon-pelakon Filipin tu kadang-kadang nama dia macam nama Islam, nama Fatimah, nama macam nama Arab, tapi dia Kristian. Tu nama warisan daripada tok nenek dia dulu yang Islam. Kalau tuan-tuan tengok sejarah Jose Rizal dan sebagainya, kita kata ni Spanyol pernah jadi Bani Umayyah kedua. Spanyol pernah jadi kerajaan Islam 700 tahun. 700 tahun, tuan-tuan. Kita kalau belajar qiraat atau ulama qura besar, Imam Syatiri orang Spain. Sepupu saya pergi sana, dia pergi kampung Imam Syatiri. Tahu dulu kampung Imam Syatiri tu semua hafiz Quran dekat Spain, kawasan dia tu. Semua hafiz Quran. Sekarang ni semua kafir. Yang Islam cuma orang Pakistan yang jual buah, dia kata. Itu je Islam. Orang asal tu semua jadi kafir, tuan. Orang yang duduk situ 700 tahun, satu kampung tu hafiz Quran sampai masa generasi kafir semua, tuan. Yang jadi yang Islam, orang luar datang, imigran orang Pakistan meniaga buah, yang tu yang Islam. Ya, penduduk asal. Sebab tu kita tengok kalau pergi ke Granada, pergi ke tempat-tempat di Spanyol, mereka masih tinggalkan bangunan-bangunan, masih ada bangunan-bangunan sini bini Islam masih ada, tapi dah buat jadi kafe, buat jadi gereja. Tapi orang dia habis, tak kenal agama, tinggalkan agama langsung. Kalau ada pendapat mengatakan jadi ucapan la ilaha illallah saja, jadi akhir zaman
Yang hujung-hujung tu lagi tak tahu, jahil. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahawa ucapan mereka itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka, boleh jadi maksudnya adalah bahawa kalimah tauhid itu mencegah mereka dari masuk neraka sama sekali. Ini kerana kewajipan mereka hanya sekadar mengucapkan kata-kata itu, sebab mereka tidak lagi dibebani melakukan amalan-amalan yang seruannya tidak pernah sampai kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang lebih tahu. Jadi kata Imam Ibn Katsir ni, ijtihadlah pendapat Al-Imam Ibn Katsir. Dia kata orang akhir zaman disebabkan pengetahuan agama tak sampai kat dia. Orang alim semua nak mati, madrasah-madrasah mengaji agama semua dah tak ada. Dia tahu Islam tu la ilaha illallah saja. Jadi orang ni, kata Imam Ibn Katsir, dia boleh jadi masuk syurga sekadar mengucap la ilaha illallah tanpa dibebani dengan tanggungjawab melakukan amal soleh, solat, puasa, zakat. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kena solat, dia tak tahu kena zakat, dia tak tahu benda ni fardu. Benda tu tak pernah sampai kat dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bebani seseorang tu bila tidak sampai seruan pada dia, kan? Wama kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan azab satu kaum melainkan kami utus rasul. Sebab tu kalau kita baca perbahasan mengenai ahlul fatrah, ahlul fatrah ni orang yang terputus kenabian, yang tak sampai seruan. Jadi ada ulama ni panjanglah cerita. Ada ulama kata zaman kita ni pun boleh jadi ada ahli fatrah juga. Orang yang tak pernah sampai Islam, kat dia duduk kat hutan Amazon contoh, tak pernah ada Facebook, tak tahu apa semua, tak pernah sampai agama. Ada ulama kata boleh jadi dia ahlul fatrah juga, tak pernah sampai agama kat dia. Jadi kalau kita bahas ahlul fatrah ni di zaman dulu adalah orang yang terputus kenabian. Dia antara satu nabi ke satu nabi, dia terputus kenabian di tengah-tengah tu. Sebab ada nabi-nabi yang hidup sezaman, yang dekat-dekat. Ada juga nabi-nabi yang jauh beza dia. Nabi Musa ke Nabi Isa 3,000 tahun. Jarak ada. Nabi Musa ke Nabi Isa 3,000 tahun. Lebih jauh daripada kita dengan Rasulullah SAW. Nabi Isa dengan Rasulullah SAW lebih kurang 600 tahun. Jadi di antara tu ada orang yang terputus kenabian. Dan dulu Nabi-Nabi dahulu dia diutuskan untuk satu kaum. Nabi Muhammad sahaja untuk lil alamin. Nabi orang Arab pada ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Sampai itu terputus. Dia ada tempat yang tidak diutuskan Nabi. Ini ulama kata dia ahlul fatrah. Kerana tidak sampai pada dia seluruh agama. Tidak adil lah Allah Ta'ala mengazab seorang tu kerana dia tak tahu apa-apa. Tak boleh. Kan? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah. Jadi boleh jadi juga kata Imam Ibn Katsir, ijtihad dia ni akhir zaman nanti orang tak tahu apa-apa dah. Dia cuma tahu Islam ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia tak tahu apa-apa. Dulu kan saya sebut cerita tadi, sebab guru saya kata dia pernah jumpa orang Islam dekat mana saya tak ingat. Dia kata dia tengok orang Malaysia ni duk pakai kopiah, dia kata Islam, kata Islam, kata dia kata dia cuma tahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Patut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya pengetahuan pun dah celaru dah. Dia tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Jadi orang-orang yang akhir zaman yang sekarang ni tak boleh ya. Sekarang ni tak ada alasan saya ahli fatrah, dia kata saya tak tahu apa-apa, pergi mengaji. Kena pergi mengaji ya, pergi surau. Duduk rumah saja tak boleh ya. Benda lain pandai buat apa semua, tiba-tiba beragama. Saya tak reti apa-apa, jahil-jahil kena pergi mengaji kerana tuntun agama, untuk faham agama ni. Dan mereka tidak mungkin, kata Imam Ibn Katsir, mereka tidak dibebani dengan tanggungan kewajipan-kewajipan kerana sudah tidak ada lagi orang yang boleh mengajar agama pada ketika itu. Akan tetapi mungkin juga yang dimaksudkan adalah bahawa kalimah tauhid itu menyelamatkan mereka dari neraka setelah terlebih dahulu masukinya. Imam Ibn Katsir pula kata boleh jadi juga yang keduanya, kalimah la ilaha illallah. Kan siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah tu, dia akan masuk syurga, walaupun dia akan masuk neraka jugalah. Kerana dosa-dosa ini boleh jadi Allah Ta'ala ampun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala boleh ampun siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengazab siapa yang dikehendaki. Sebab tu ada orang-orang yang dia mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca bab berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Sebab tu kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Inna azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya azab aku timpa pada siapa yang aku nak saja. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku luas meliputi setiap sesuatu. Jadi ada orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala, ada orang yang dia tetap kena azab. Tapi kalau dia masih mati dalam kalimah la ilaha illallah,
dia kena azab sesuai dengan dosa yang dia buat. Kalaulah dia tidak dapat ampun ataupun tak sempat minta taubat pada Allah Ta'ala. Kita Maha penyayang ya Allah Ta'ala dengan kita. Kita tak niat buat dosa, tak ada catat dosa lagi, baru niat aku nak buat benda ni, plan benda tak elok, tak dapat dosa lagi tuan-tuan. Tuan-tuan buat dapat satu, catat satu. Tuan-tuan minta ampun pada Allah Ta'ala, padam, kosong. Tuan-tuan buat baik, tuan-tuan niat baru nak buat baik, dapatlah pahala. Niat buat baik dapat pahala dah. Buat baik Allah Ta'ala gandakan. Ada ganda 10, ada ganda. Dia maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala akan ampun. Jadi ada orang yang mungkin tidak sempat bertaubat ataupun dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena azab. Dia kena azab sesuai Allah Subhanahu Wa Taala, la yazlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun besar zarrah. Kau buat banyak tu lah kau akan dapat. Dia tak ada tiba-tiba ekstra lebih, tak ada. Itulah dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia buat. Selesai, dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Bergantung berapa banyak. Nanti kita akan bacalah hadis-hadis berkaitan bagaimana manusia dekat akhirat kelak dia akan dibangkitkan sepadan dengan dia punya keadaan atas dunia. Nanti kita baca ada kalau kita baca tafsir ayat apa, kitab-kitab tafsir menyebut tentang manusia ni dia akan datang dalam keadaan berkumpulan-kumpulan, kontinjen lah kalau kita hari ni. Ada bendera masing-masing. Yang ni geng dosa besar, yang ni geng dosa ni, yang ni dia ikut masing-masing. Lepas tu dia orang yang akan tenggelam ikut peluh masing-masing. Yang ni geng tenggelam peluh paras buku lali, semua peluh buku lali. Yang ni geng tenggelam paras pinggang, tenggelam tu yang paras pinggang. Yang ni geng, kalau kita baca baru kita faham, oh macam tu lah, patutlah disebut orang ni tenggelam ikut masing-masing, kerana dia akan berkumpul ikut geng masing-masing. Kategori kalau kita ni kalau boxing ke wrestling dia ada lightweight, heavyweight, super heavyweight kan. Ni dosa ringan, dosa berat, dosa super heavy dia ikut masing-masing. Yang tenggelam tu habis. Jadinya masuk neraka pun satu geng, ikut bagaimana mereka ini. Nanti kita akan baca hadis-hadis dekat mahsyar ni, menarik tuan-tuan cerita yang kita tengok ni. Kita kata Allah Ta'ala ni kita tak tahulah macam mana keadaan kita hari tersebut. Sebab itulah para ulama ni bila mereka duk teringat bagaimana keadaan akhirat, mereka nangis sampai buta mata. Seperti Al-Imam Tirmizi rahimahullah, menangis sampai buta mata sebab teringatkan dosa. Kita patut lebih buta daripada Imam Tirmizi lah kalau ikutkan lah. Sebabnya Imam Tirmizi buat dosa, kita kata tak tahu lah Imam Tirmizi dosa dia pun dosa apa je kot. Kalau dia buat pun dia tak maksum kan. Tapi kalau dia buat dosa pun tak adalah dosa macam kita. Mungkin dosa sikit-sikit je. Kita ni dosa Allahu Akbar. Tak nak bayang. Tapi kita relax je, tak ada apa-apa. Itulah kita punya iman yang lemah tuan. Okey. Dengan pengertian ini boleh jadi mereka itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala sebuah hadis kursi, wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nar man qala yawma min ad-dahr la ilaha illallah. Demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku benar-benar akan mengeluarkan dari neraka sesiapa pada suatu hari selama hidupnya pernah mengucap la ilaha illallah. Jadi kita baca nanti hadis-hadis bab neraka. Ada orang yang bab syafaat ni, ada orang yang dapat syafaat ketika nak mati. Ketika nak mati dapat syafaat, diampunkan dosa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan menarik tu, kalau tuan-tuan pergi dekat Raudah, tuan-tuan lalu dekat depan Raudah tu, tuan lalu nak bagi salam kat Nabi SAW, dia khat tu kan, semua khat tu ada hadis. Ada satu hadis yang menarik. Hadis tu saya tak ingat lafaz matan dia, tapi hadis tu dia tulis Nabi sebut, hadis yang sahih, Nabi sebut syafaat aku adalah bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Syafaat aku adalah untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya umat Nabi SAW yang buat dosa. Ini kalau kita baca syarah ulama, yang buat dosa besar tapi dia menyesal, tapi dia tak boleh tinggal. Kan ada orang macam tu, dia tahu benda ni salah tapi nak tinggal dia, tinggal taubat kejap, panggil taubat sambal belacan. Taubat buat lagi, taubat buat lagi. Sambal belacan kan, makan pedas, makan lagi pedas, makan lagi. Kalau saya dia bukan sekadar pedas, tambah bersin hidung.
apa, ada resdung, makan sambal belacan dia macam jadi ubat lah, jadi gatal hidung tu. Jadinya Nabi sebut begitu. Ada orang yang dapat syafaat ni dalam keadaan masing-masing. Ada yang dapat ketika nak mati, dapat syafaat. Ada yang dapat ketika dalam kubur, selamat dalam kubur. Ada yang dapat ketika dekat mahsyar, dapat lindung, tidak terkena panas, dapat rasa kejap dekat mahsyar. Ada yang dapat ketika timbangan, tengah timbang-timbang dapat. Ada yang dapat ketika sebelum masuk neraka dia dah timbang tu fail lah, dapat buku catatan tangan kiri, timbang memang berat. Dalam perjalanan nak pergi neraka tu dapat syafaat. Ada hadis nanti kita akan baca. Ada yang dapat syafaat, dah masuk terjun dalam tu dah. terjun dalam neraka, masuk kejap dapat syafaat, keluar. Ada yang dapat syafaat last sekali. Ada yang syafaat daripada Nabi SAW, ada yang syafaat daripada umat-umat Nabi yang lain. Sebab tu kita baca dalam hadis, ada daripada umat Nabi SAW yang boleh bagi syafaat juga kepada ahli keluarga dia dan kenalan dia. Ahli keluarga yang mati syahid, hafaz Quran, ulama' ni yang boleh bagi syafaat kepada keluarga. Ada yang keluar lambat sikit dah tak tahu berapa lama masuk dalam neraka tu kan. Itu yang ada hadis, hujung-hujung tu hadis kursi cerita tentang orang yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala dalam neraka. Dia ni ujung lah sekali. Kata, ya Allah, keluarkanlah aku daripada neraka. Bila keluar ni aku takkan minta lagi lebih daripada tu. Dia keluar. Bila keluar, yang hadis tu ada hadis, nanti kita akan baca hadis tu. Bila keluar, dia kata, ya Allah, palingkanlah aku daripada neraka. Aku tak nak tengok neraka. Benci dah, dah keluar daripada neraka. Dah kena seksa, kenangan pahit, kenangan silam dalam neraka ni banyak sangat. Ya Allah, palingkan aku daripada neraka. Aku tak nak tengok neraka lagi. Lepas ni aku tak minta lagi, ya Allah. Dia pun Allah Ta'ala palingkan dia pergi tengok syurga. Tengok syurga. Ya Allah, boleh tak pergi dekat dengan syurga? Lepas ni aku tak minta lagi, ya Allah. Allah Ta'ala pun tudaikan pergi tengok syurga. Dah dekat, tengok pula dalam syurga. Nampak syurga ni cantik apa semua. Ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Ni cerita orang yang last sekali keluar daripada neraka. Bagilah masuk syurga. Lepas ni aku tak minta lagi, ya Allah. Akhirnya dia dapat syurga. Dan dia dapat syurga, tuan-tuan. Syurga dia ni dia rasa syurga dia luas lah tu. Paling luas, dia kata syurga dia luas. Saya tak ingat matan dia macam mana, tapi dia rasa luas betul lah syurga ni. Pada syurga yang dia dapat ni, kalau kat dunia kita kata rumah kos rendah lah. Maknanya syurga yang paling rendah sekali lah kan. Syurga ni bertingkat-tingkat. Yang atas sekali yang bersama dengan Nabi, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i shalihin. Nabi, syuhada, shalihin ni geng-geng satu tempat lain. Yang bawah ni dia rasa macam besar sangat, padahal dia dapat syurga yang paling rendah sekali. Kerana walaupun begitu, dia Allah Ta'ala bagi ganjaran yang hebat walaupun dia pernah masuk dalam neraka Allah SWT. Cuma kita ni kalau boleh elak masuk neraka. Kenapa? Ialah satunya kita tak sanggup lah tuan-tuan masuk neraka, walaupun sehari kita tak sanggup. Keduanya, nanti ada hadis kita akan baca beberapa riwayat yang sebut bahawa bila orang masuk neraka, dia akan tanda. Ada dua riwayat. Ada riwayat pertama kata dekat dahi dia akan tanda bekas penghuni neraka. Ada riwayat kedua kata dekat leher dia akan tulis bekas penghuni neraka. Jadi tanda tu kekal. Jadi kalau masuk syurga pakai collar tu tinggi-tinggi tu, mungkin dia nak tutup dia bekas penghuni neraka. Dia tanda tu kekal lah tu. Macam kita kalau pernah masuk penjara, dia ada record lah, criminal record, bekas banduan dulu. Oh, pernah masuk penjara dulu. Tengok warak, rupanya pernah masuk penjara rupanya. Syurga pun macam tu juga nanti. Dah pernah masuk dalam syurga. Nama kenapa lama tak nampak syurga? Orang lain masuk syurga, kau lambat masuk syurga. Tengok. Oh, masuk neraka dulu rupanya dulu. Jadi kita kalau boleh ni elak lah daripada masuk neraka Allah SWT. Tak mampu kita nak tanggung walaupun sehari, dan juga ada tanda yang kekal bagi kita. Baik. Ada pun yang dimaksudkan di sini ialah bahawa ilmu akan dicabut pada akhir zaman, akan terjadi banyak kebodohan. Selain itu terkandung pula dalam hadis ini pemberitahuan tentang bakal diturunkannya kebodohan. Iaitu bahawa orang-orang hidup di zaman itu diilhamkan kebodohan, yang bererti ketidakpedulian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita baca hadis di mana Allah Subhanahu Nabi SAW satu hadis yang kita baca sebelum ni, bukan sekadar Allah Taala cabut ilmu, tetapi wa yadhharal jahl, dia akan bermaharajalela kejahilan. Ya, ini kata ulama hadis, dia diilhamkan kebodohan. Ini seperti Imam Ibn Katsir kata, bukan sekadar dicabut ilmu, tetapi
bakal diturunkan kepadanya kebodohan. Maksudnya dia ni diilhamkan kebodohan. Tu kadang-kadang kita tengok orang, dia ni mana dapat idea buat benda macam ni. Dia kata buat kerja punya bodoh ni, macam mana dia dapat idea macam ni? Ni Nabi sebut nanti ada orang yang diilhamkan kebodohan untuk buat benda-benda yang tak masuk akal. Dulu-dulu kan benda-benda macam jadi kan. Kalau tuan baca kisah sirah Nabi cerita dan juga sahabat-sahabat cerita bagaimana zaman jahiliah. Ada dalam hadis, kalau tuan buka kitab Syama'il Muhammadiyah, dia ada bab perbualan Nabi SAW dengan sahabat. Dekat situ ada beberapa hadis sahabat-sahabat bergelak ketawa dengan Nabi SAW. Bergelak ketawa. Gelak ketawa sebab apa? Gelak sebab semua duk cerita perangai jahiliah dulu. Aku dulu zaman jahiliah duk buat benda ni, buat benda bodoh. Bila dah lama dia cerdik, dia fikir apalah aku pergi buat benda-benda ni dulu. Orang jahiliah dulu dia punya kepercayaan dia mengarut tuan, macam-macam benda mengarut kan. Yang tu yang Sayyidina Umar cerita, buat kurma pakai buat berhala pakai kurma. Berhala kurma banyak, berhala kurma. Time lapar, ambil sikit kurma tu, cabut telinga, makan pula, dah sembah lagi cabut makan pula. Ya, ada kejahilan orang dulu yang diilhamkan kebodohan, yang kita kata macam mana dia dapat idea macam ni. Ada yang ilhamkan, iaitu Allah SWT. Nanti akhir zaman akan ada manusia-manusia dahlah ilmu diangkat, diilhamkan pula supaya buat benda-benda yang bodoh. Jadi dalam keadaan tu manusia berada dalam keadaan teruk sekali lagi seperti mana sebelum diutuskan Nabi SAW. Nabi SAW diutuskan nak betulkan balik umat pada ketika itu yang teruk sangat. Kenapa diutuskan dalam kalangan bangsa Arab? Kerana pada waktu tu bangsa Arab ni dia tak ada tamadun, dia teruk betul. Terutama orang, perbahasan Arab ni panjang lah, tapi terutama orang Arab yang duduk dekat Hijaz. Dia Arab, dia ada yang kata Arab ni ada yang sebahagian daripada Iraq, keturunan Nabi Ibrahim AS pun Arab juga kan. Arab Aribah, Arab Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'arabah ataupun Musta'aribah. Dia ada 3 kategori Arab ni. Tetapi kita duduk cerita ni, Arab yang diutus Nabi SAW ni duduk dekat Mekah, Madinah, Hijaz, nama Hijaz. Orang lain Syam, belah Jordan, Lebanon, kawasan tu, kawasan Turki semua duduk bawah Rom. Kawasan zaman tu orang semua ada tamadun. Tapi orang Hijaz di Mekah, Madinah ni, pada waktu tersebut tidak ada tamadun. Kenapa tidak ada tamadun? Kerana orang tak jajah. Sebabnya tak ada orang jajah jugalah. Dia belah Syam tu kan Rom jaga. Syam yang belah-belah kawasan-kawasan yang belah timur, Parsi jaga. Jadi kawasan-kawasan yang dijajah oleh Rom, dia ada tamadun sikit. Tamadun ilmu pun ada, ahli-ahli kitab daripada Yahudi Nasrani pun ramai dekat situ. Perkembangan ekonomi, pembangunan banyak. Kalau tuan baca sejarah Hijaz, yang ini kawasan Mekah, Madinah itulah, semenanjung tanah Arab tu, tidak pernah dijajah. Tak pernah jajah. Sebab apa? Kalau berlaku serangan pun daripada geng lebih kurang, daripada Yaman serang Mekah, ada lebih kurang tu. Tapi daripada kekuatan luar datang serang Hijaz, Mekah, Madinah, tak pernah ada. Daripada Rom. Sebab apa? Rom tak akhir dia sampai dekat Jordan je. Jordan tu jelas lah. Ya, kalau kita Saudi tu hujung, atas sikit, atas tu dia Jordan. Rom sampai kat situ jelas. Kenapa dia tidak sampai ke bawah? Sebabnya faktor muka bumi. Nak sampai ke Madinah lah, kita kata Madinah tu, mereka tentera-tentera luar ni akan terpaksa lalu padang pasir ratusan kilometer. Padang pasir ratusan kilometer, tidak ada bekalan makanan. Kalau bawa bekalan sekalipun, jalan tengah panas nak sampai ke Madinah, dia dah habis dah, penat. Madinah tinggal attack habis. Jadi memang dalam sejarah tidak pernah diserang. Jadi bila tidak pernah diserang, tidak masuk tamadun daripada luar. Adalah sikit-sikit saja yang pernah keluar, bawa balik tamadun-tamadun luar. Seperti mana musyrikin Mekah, mereka ni selalu makan angin pergi ke Yaman dan juga pergi ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fi mrihlatash syita'i was-sayf. Musim panas, musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Adalah sikit-sikit dia bawa. Tapi tamadun luar tak. Hidup dalam keadaan percaya benda karut marut, percaya benda-benda jahiliah, benda-benda kepercayaan yang dia reka sendiri. Tenung nasib. Kalau orang jahiliah ni dia suka letak buat cabut undi. Cabut undi. Hari ni nak keluar tak keluar. Hari ni nak keluar tak keluar. Kalau dia tulis keluar tak keluar, keluar tak keluar, keluar. Cabut. Bila cabut tak keluar lagi ni. Dia kata kalau cabut keluar ni, keluar juga nanti. Oh ini akan kena sial, dia kata ni. Kepercayaan sial ni. Tak keluar. Banyak lagi tuan. Keluar tengok burung atas sangka, ada kepercayaan ni, kepercayaan jahiliah ni tadi. Jadi Allah Taala datangkan nabi
untuk betulkan balik manusia pada ketika itu, dan Islam menjadikan orang Arab mulia. Sebab tu Sayyidina Umar ni dia betulkan balik, dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum mulia sebab Islam, bukan sebab kita Arab, bukan sebab kita bangsa apa. Dan dalam khutbah Hajjatul Wada' pun Nabi SAW sebut satu kaum tidak mulia daripada satu kaum, kan? Tidak ada orang Arab lebih mulia daripada bukan Arab, ataupun orang satu bangsa lebih mulia daripada satu bangsa. Tapi yang menyebabkan dia mulia adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Takwa tu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling tinggi takwa. Allah Taala datangkan umat. Nanti akhir Allah Taala datangkan nabi. Akhir zaman dia balik semula perangai asal, perangai jahiliah. Dia zaman ni tuan-tuan, dia pusing balik tuan-tuan. Zaman ni dia pusing. Kalau tuan-tuan tengok balik, kita tengok mungkin pakcik-pakcik yang hidup lama sikit, budak pusing balik kan. Dulu-dulu orang main Vespa, budak duk main Vespa balik, kan? Dulu-dulu orang duk rambut afro, kan ada style balik geng rambut afro ni. Dulu-dulu orang duk pakai seluar besar, ada duk orang pakai ni. Dulu-dulu orang pakai cermin mata besar, ni mata petak besar, bingkai besar tu kan, zaman-zaman dulu. Tu sampai zaman frameless, tak ada bingkai, cermin mata kecil. Sekarang orang duk pakai balik benda tuan-tuan. Benda ni dia akan pusing balik, dia akan pusing. Zaman dia akan pusing. Begitulah manusia. Jahiliah dulu, dia akan datang balik jahiliah akhir zaman. Sama macam jahiliah. Bahkan silap-silap, jahiliah akhir zaman lebih teruk daripada jahiliah dulu. Orang jahiliah dulu bunuh anak perempuan saja, orang jahiliah sekarang bunuh anak lelaki, anak perempuan tak kira, semua dibunuh tuan. Jadi kita kata lebih teruk daripada tu. Zaman dia akan berpusing. Tetapi pusingan yang seterusnya manusia rosak ni, tidak lagi Allah Ta'ala hantar Rasul untuk membetulkan umat, tidak ada lagi, kerana Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Lepas daripada tu akan jadi kiamat, seperti mana hadis yang Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allah Allah wala taqum illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat pada seorang pun yang mengucap Allah Allah. Selagi orang beriman, tidak akan berlaku kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali atas sejahat-jahat manusia, ala syirarin nas. Ni kali kedua dia punya pusingan jahiliah ni. Jadi sekali lagi manusia jadi jahil, manusia jauh daripada agama, manusia meninggalkan Tuhan. Sekali lagi kali tersebut Allah Ta'ala akan jadikan kiamat atas manusia, ala syirarin nas, sejahat-jahat manusia. Ini hadis ni kita akan bahas kemudian nanti. Kerana apa? Kerana hadis ni dicerita bagaimana manusia ni jadi teruk betul, sampai Nabi sebut mereka ni seperti mana binatang, tak reti malu dah. Manusia ni beza dengan binatang, malu betul. Sebab tu manusia Allah Ta'ala bagi akal pakai pakaian tutup aurat ni. Dia rasa malu, dia ada malu. Binatang tak perlu tutup aurat, tak ada kita nampak. Adalah kalau orang pakaikan kucing skirt tu tuan dia punya pasal lah kan. Tapi tak pernah kita nampak tiba-tiba bawa kereta lalu dekat Kuala Terengganu, tepi-tepi tengok ada lembu pakai kain pelekat lah. Kita tengok tak ada lah, tu mungkin tuan dia lah. Lembu tak pakai kain pelekat kan. Betul-betul puan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebut sikit tadi bahawa Nabi SAW sebut nanti kiamat tidak akan jadi kecuali atas sejahat-jahat manusia, ala syirarin nas, yang mana mereka ini lebih teruk daripada binatang. Mereka tidak ada lagi rasa malu. Binatang tersebut tadi tidak berpakaian, kerana binatang tidak ada sifat malu. Begitu juga orang manusia akhir zaman, dia hilang sifat malu ni. Hilang sifat malu ni, dia dah macam binatang, sama lebih kurang juga tuan. Bahkan tu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran Al-Karim, manusia ni kalau teruk, lebih teruk daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih teruk daripada binatang ternak, bahkan lebih teruk lagi, balhum adall, bahkan lagi teruk, lagi dahsyat lagi. Kerana binatang pun dia ada fitrah dia, ada fitrah yang menjaga dia. Binatang pun dia kenal jantina sama mereka sendiri. Tak pernah tengok kucing ke kambing gay. Tuan pernah tengok kambing gay? Kambing jantan suka kambing jantan. Dia kata pelik kambing ni kan, dia suka kambing jantan. Tak pernah. Kambing tu walaupun tak pergi sekolah, walaupun tak main Facebook, tapi dia tahu mana beza, mana kambing jantan, mana kambing betina. Manusia elok-elok laki-laki. Jadi geng kunyit halia pun semua ni tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan geng-geng ni. Kalau kadang-kadang kita duk baca, kita duk ingat geng-geng ni, duk geng-geng lembut, geng-geng apa yang backup artis tu, kita dah ingat geng-geng ni ada orang nampak normal pada juga tuan. Ada orang nampak normal. Saya pernah baca ada satu
Satu confession ni kan, orang sekarang dia suka tulis cerita, tapi dia rahsiakan identiti siapa. Suami dia orang surau tuan. Suami orang surau, AJK surau, mengunyit dengan pengerusi surau. Jadi ke tu? Jadi. Saya pernah tengok maknanya geng kunyit ni tuan. Oi, bukan kat situ je, dekat geng dalam geng kita ni pun ada juga. Tapi bukan surau ni lah, surau lain lah tuan. Tapi ada tu geng-geng ni, geng-geng ustaz-ustaz. Jadi Allahu Akbar, kita kata macam ada dahsyat betul kita duduk akhir zaman lah tuan ni sekarang ni. Jadinya inilah keadaan. Kita pun tak tahulah, kalau lah zaman kita hidup ni dalam keadaan ulama' pun ramai lagi, majlis ilmu pun banyak lagi, program-program banyak lagi, manusia pun jadi teruk macam ni. Kita tak tahulah nanti dalam keadaan Nabi gambarkan kiamat nanti dengan keadaan orang alim dah tak ada, pengajian ilmu dah tak ada. Tak tahulah macam mana rupa manusia pada ketika itu, kita tak tahu. Maka orang-orang macam inilah selayaknya yang akan berhadapan dengan kedahsyatan kiamat depan mata kepala mereka sendiri nanti. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.